Alhamdulillahi Rabbil Alamin Umurid dunya waddin Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin Wa ala alihi Rabbi syrah li sadri Wa yassir li amri Wahlul uqdatan min lisani Yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Innaka antal alimul hakim La hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin wa hadirat yang mulia, maka pada malam ini saya akan sambung. Siri yang lalu saya telah menceritakan tentang Nabi Adam dan anaknya Qabil dan Habil. Kemudian saya menceritakan juga bahawa Hawa, isteri Nabi Adam, telah melahirkan 20 kali. Setiap lahirnya semua kembar, lelaki perempuan, kecuali seorang saja, seorang putera dia, Nabi Sid, yang mana dia tak ada kembar, dia seorang. Jadi keseluruhannya jumlah anak Nabi Adam ialah 39 orang. Sepatutnya 40, tetapi 39 kerana seorang daripada anaknya itu tidak kembar, dia lahir lelaki, Sid. Bunyi dia Syekh Aaron, bangga dia. Punya Aaron Abraham nama dia. Baru dia jadi apa? Dia jadi mendiang. Pencet-pencet dia mendiang. Bila mendiang keluar siaran. Baiklah tuan-tuan, berkenaan dengan anak Nabi Adam tadi, Nabi Adam ni umurnya 930 tahun. Iaitu Nabi yang kedua panjang umur. Nabi yang pertama panjang umur ialah Nabi Nuh. Nabi Nuh 950 tahun. Tersebut dalam Quran, dia kata umur Nabi Nuh ialah 1000 tahun kurang 50. 1000 tahun kurang 50 bermakna 950. Nabi Adam 930. Kemudian selepas Nabi Adam ni, Tuhan utuskan Nabi sebanyak 65,000, 64,000 dan ada kata 65,000. Tetapi mereka ni Nabi tuan-tuan, bukan Rasul. Kalau Rasul yang disebut dalam Quran 25 itu, yang saya akan huraikan satu persatu, maka pada malam ini saya akan huraikan Nabi selepas Nabi Adam. Tapi sebelum tu nak ceritakan bahawa orang yang pertama sesat. Yang pertama sesat ialah anak Nabi Adam yang bernama Qabil. Qabil ni setelah dia membunuh Habil, dia melarikan diri ke selatan semenanjung Arab. Kemudian dia buat agama baru, agama menyembah api. Tu menyembah api tu agama yang tertua atas apa nasihat iblis. Iblis menyamar memberi sebagai konsultan lah. Iblis ni konsultan, dia nak buat agama baru. Iblis dia bisik-bisik, dia ajar-ajar buat agama baru, agama menyembah api. Sebab itu kalau kita organize sokan ni, kalau kita ni orang Islam semua, bila kita organize sokan tu, kita tiadakanlah yang menyalakan obor tu. Menyalakan obor tu patutnya bukan saya nasihatkan ni. Kita bagian istimbat hukum-hukum tu, tengok balik, cuba tiadakan bagian nyalakan obor tu. Sokan berjaya juga, sebab obor ni salah satu daripada itu, orang-orang yang menyembah api. Kemudian tuan-tuan, apa peranan Nabi ni? Yang Nabi sampai 120 sampai 64,000, Nabi 25. Ni Rasul 25. Apa peranan mereka ni? Mereka ni ialah nak membetulkan kita. Nak membetulkan kita dari segi akidah. Sebab iblis ni dia usik kita. Dia usik kita, dia pujuk kita, menggelincirkan manusia untuk membetulkan. Makin Nabi tu ke bawah, makin banyak rintangan dia. Nabi yang pertama kurang rintangan dia. Sekarang kita nak pergi pada Nabi yang kedua. Saya kena tengok nota tuan-tuan, sebab nak bagi info dekat tuan-tuan, fakta-fakta. Nabi yang kedua tuan-tuan dan juga Rasul ialah Nabi Idris. Sebelum itu ada Nabi Sid. Nabi Sid ini dia bukan Rasul. Dia tidak disebut Rasul. Kisah Nabi Idris ini sedikit sangat disebutkan di dalam Al-Quran, iaitu disebutkan dalam 2 ayat sahaja, iaitu di dalam surah Maryam. Tuan-tuan tengok surah Maryam, balikkan surah Maryam ni banyak kisah Nabi.
Kisah Nabi, buka-buka dia kisah Nabi dah. Buka-buka Nabi Maryam dah kisah Nabi. Nabi apa? Nabi Zakaria. Buka-buka ayat kedua dia kata, ya Tuhanku, telah longgar tulang-tulangku, telah putih rambut, ketiadaan aku, siapa nak pimpin aku? Oh, dia berdoa macam tu. Tiba-tiba datang malaikat. Malaikat datang kata, wahai Nabi Zakaria, aku nak bawa berita gembira kerana engkau akan mendapat anak. Nama dia Yahya. Siap bagi nama, tuan-tuan. Nabi Yahya tu nama dah Allah bagi siap-siap dah. Macam manalah kita nak dapat anak dia. Aku ni dah tua bangka, ni bini aku ni, dia kata mandul, dah terkenal mandul, dapat anak macam mana? Tiba-tiba Tuhan bagi kat Allah, ni malaikat kata, Tuhan nak bagi kamu tak percaya ke? Bukan tak percaya. Kalau boleh bagilah tanda aku. Allah bagi tanda dia. Tanda satu ujian pada dia. Dia tak silap salah, 3 malam dia bisu, tak boleh cakap. Dia cakap pakai isyarat aja. Itu tanda dia. Bila kau tak boleh cakap dia, kau akan dapat anak. Tu dia dapat anak Yahya. Tetapi tuan-tuan, saya cut cerita dia sebab akan cerita kemudian. Dia orang ni anak beranak mati kena bunuh. Nabi Yahya umur 33 kena pancung kepala. Nabi Yahya tadi yang saya pergi melaut-laut tadi ni, iaitu di dalam ayat 56 57. Tuan-tuan buka 56 57 surah Maryam. Dia bunyi sikit dia ayat dia, dia kata sini, ayat dia, firman Allah berbunyi, siddiqan nabiyya, dan bacalah wahai Muhammad. Bacalah, suruh Muhammad baca dekat kita lah, baca dekat kita ni, dekat hamba dia ni, dekat kita ni. Bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Idris. Kemudian ayat yang seterusnya 57, wa raf'ahu makanan aliyan, wa rafa'nahu makanan aliyan, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi darjatnya. Apa makna angkatnya? Saya cerita kejap lagi kan. Baiklah. 6. Tengok urutan dia. Tengok urutan dia. Nabi Adam sampai ke situ, tengok Nabi Idris bin Yarid. Bukan Yaris, Yarid itu proton Yaris Yarid. Yarid bin Anusi bin Sid bin Adam. 6 tu kan. Tu dia nama dia, Yarid bin Milail bin Kinan bin Anusi bin Sid bin. Tukang dia pandai dalam buat pakaian ni. Itu kepandaian dalam pakaian, menjahit. Sebab itu ada orang buat kajian mengatakan bahawa kau tahu Buddha jauh sangat. Dekat Indonesia ada satu kajian, dia kata miripnya tingkah laku Nabi Idris tu sama dengan Buddha. Ajaran yang disampaikan Buddha tu sama dengan Nabi Idris. Tidak, jauh sungguh, tak ada. Tak ada. Kalau ada apa mirip, biasalah. Sebab dia kata zaman selempang. Sebelum pada itu orang pakai, dia tutup perut dia. Mula-mula sekali dia tutup kemaluan dengan daun dia. Orang dulu pakai pakaian kemaluan tutup dengan daun dan kulit-kulit kayu dia. Kemudian sekali sama dah. Lihat sekali orang tu dia cipta sendiri. Nampak tak? Dia cipta sendiri, kemudian dia ajar sampai kita dia dah moden. Ada baju, ada coat cantik pakai, ada baju Melayu macam ni, ada baju cekak musang. Nampak tak? Itu semua Allah Ta'ala ilhamkan kepada kita. Macam contoh motoka. Dulu kita pakai motoka tak ada turbo. Dulu kalau pakai kereta orang putih kuat petrol, Mercedes. Pakai kereta BMW lagi kuat petrol. BMW sekarang tak kuat petrol dah. Sebab dia ada inovasi dalam penciptaan enjin. Beli nanti berdosa membazir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Dah ada kereta tu, pakailah kereta. Dah ada Yaris tu, pakailah Yaris. Tapi belum ada kereta lagi, cerita itu nak berkereta, ambil X50. Sedap. Tengah-tengah bawa kita panggil dia Proton. Dia kata yes, dia jawab dia. Open the tengah-tengah madu, kita panggil dia Proton. Yes. Close the sunroof. Kedai-kedai itu close. Cakap dia. Nampak tak tu? X50 tu. Siapa belum beli kereta daripada ahli kitab ke Sayyidina Abbas, banyak meriwayatkan kisah dia. Kisah Nabi Idris ni, dia ni sangat warak. Sehingga warak, malaikat turun berkawan dengan dia. Ni macam kita berkawan macam ni Macam saya berkawan dengan pengusi, saya berkawan dengan Bilal ni, saya berkawan dengan
Haji Samsuri macam tu, malaikat turun berkawan dengan dia. Malaikat yang turun tu nama malaikat Israel. Apa? Jadi dia mujuklah, dia kata, wahai Israel, dia kata, boleh tak engkau, aku nak rasa engkau cabut nyawa macam mana? Tak boleh. Sebab apa? Mati ni Allah tentukan. Dia belum sampai masa untuk mati lagi, diberi nyawa balik, dia hidup. Bila hidup, dia kata, macam manalah manusia ni hendak tanggung ni sakratul maut ni, sakit sungguh. Kemudian Israel kata, engkau tahu tak, Allah angkat dia letak di langit. Janganlah tanya saya, ustaz dia angkat naik pakai apa, letak dalam apa, dia makan apa, dia berak macam mana. Jangan tanya saya. Sebab apa? Kalau dah Allah buat, jangan kita fikir dengan akal kita. Apa benda yang dibuat oleh Allah boleh. Nampak tak? Kalau makin kita kaji, kita makin lemah, malam-malam kita gila kan tak pasal dia. Nak tanya nyawa duduk di mana? Jawapan dia ada. Nyawa duduk di mana dengan besi biasa, ada beza tak tuan-tuan? Tak ada beza. Tapi besi berani itu lekat benda dekat dia. Kemudian Tuhan jadikan dalam ramai-ramai manusia ni duduk di langit. Tapi Nabi Isa ni beza dengan Nabi Idris, ialah Nabi Isa belum wafat. Ingat tu, Nabi Isa diangkat dalam keadaan belum wafat. Tetapi Nabi Idris diangkat sesudah wafat, dihidupkan balik, disimpan di sana. Kita pun heran, macam mana simpan? Heran apa? Di dunia ni tengok orang kena apa? Koma. Kadang-kadang orang tu koma sampai belah-belah tahun. Kadang orang koma 5 hari, orang kencing manis kadang koma 30 hari. Saya selalu berhadapan orang sakit ni, sebab saya dulu sempat jadi pegawai kebajikan polis. Jadi saya berurusan dengan orang sakit, saya jumpa orang koma ni, saya cukup jumpa, saya tanya dia macam, dia kata entah, saya tak sedar pun. Berapa hari je? Dia kata, engkau koma 30 hari. Saya rasa saya masuk pagi, petang dah sedar. Dia kata, masuk pagi, petang dah sedar. Kemudian saya berhadapan dengan orang gantung diri. Satu orang ni dia gantung diri, sarjan. Dia gantung diri hari Jumaat, dia masuk ke hospital. Saya dah cerita belum ni tu? Dia masuk hospital, dia koma. Saya pergi melawat dia. Melawat dia satu nurse Cina. Nurse Cina ni mulut banyak. Dia duduk di ward kecemasan. Dia kata apa? Tuan, ini orang, dia cakap pun tak pernah betul nurse tu. Dia kata ini orang dia mati sesat. Dia buat kerja sesat, dia gantung diri. Kena ustaz-ustaz juga nasihatkan dia, baru dia pulih-pulih, dia kata. Saya pun diam. Saya tu ustaz, saya imam, masa imam dah. Tiba-tiba anak orang yang pencen, dia kata apa? Nurse, ini ustaz ni, imam ni. Allah, habis aku. Bila dia kata ni imam ni, saya pun malu dekat nurse tu pun. Saya pergi dekat orang yang koma tadi. Pergi dekat koma dia, saya pegang tangan dia. Saya bacakan Yasin sampai habis Yasin. Sebab apa? Sebab Yasin ini nasihat dari Imam Syafi'i. Dia kata kalau kita berhadapan dengan orang sakratul maut, kita bacakan Yasin. Kita minta Allah Ta'ala, kata-kata jikalau ada bahagian di dunia ni, ya Allah, engkau sembuhkanlah dia supaya dia dapat menambah-nambah ibadat dia. Kalau tak ada lagi bahagian dunia ni, ya Allah, ampunilah dosa dia, mudahkanlah jalan kembali dia. Kemudian kita baca Fatihah sekali, baca Yasin. Lepas habis baca Yasin, saya pun pergi kat telinga dia, saya panggil dia, Abdullah, engkau kawan aku Abdullah. Kebetulan nama dia Abdullah. Engkau betul memilih jalan yang salah, tetapi pintu keampunan Allah luas. Andai kata engkau sedar kembali esok, engkau minta ampunlah kepada Allah. Saya bisik telinga dia. Sekarang pun kalau engkau sedar aku sedang bercakap dengan engkau ni, engkau genggam ni pada tangan aku ni. Dia genggam tangan saya. Sejuk saya, terkejut beruk saya. Dia genggam tangan saya, dia buka mata. Buka mata. Dia buka mata, nurse nampak pula. Nurse kata apa? Bukan saya dah cakap, dia mesti orang baca juga, orang agama baca baru dia sedar. Nurse tu popek kan. Saya kata, astagfirullahalazim, besarnya kuasa Allah. Allah tunjukkan pada aku benda macam ni. Dia genggam tangan saya, dia buka tepuk, dia pejam, terus tak sedar. Besoknya saya melawat dia, nak tengok hidup lagi ke ni. Melawat dia, saya tanya, tengok, saya terkejut, katil dia kosong. Saya tanya nurse, mana ni orang nurse? Sudah pindah. Baguslah awak punya buat dia.
Dia buat tangan macam ni. Ya Allah, saya buat apa Nas? Awak punya baca bagus lah. Sudah pindah mana? Pergi ward mental sana. Hah? Ward mental? Ward gila. Ward gila dekat hospital Kuala Lumpur, tuan-tuan, ward gila tu kan? Saya pergi tu. Pergi tengok dia. Tak ada juga. Katanya mana ni Abdullah bin ni? Oh, dia pergi mandi. Dah pergi mandi, dia balik mandi, dia pakai kain cukin tutup kemaluan dia bawa berdit, tek jalan. Saya kata, ya Allah, semalam kau koma, ni kau buat kain cukin. Lepas tu dia sembuh tuan-tuan. Dia ni tuan, sebab apa dia jadi mental? Sebab dia pun sakit mental, isteri dia pun sakit mental tuan-tuan. Saya kebajikan saya kena handle dua-dua. Bini dia itu saya ikat dia tuan-tuan dengan baju orang gila tu, saya hantar hospital. Saya tunggu orang hospital ni. Ni tuan-tuan ni saya nak, kita kalau ceramah agama macam tuan-tuan, dia pergi menyeleweng kata. Tapi ni dapat pengajaran tuan-tuan kalau tuan-tuan handle orang gila. Saya bawa bini dia ke hospital. Sampai di hospital saya masuk tengok doktor temuduga dia. Doktor tanya dia cakap keras, ngah. Sekali-sekali cakap orang putih. Sekali tu dia cakap orang putih. Ni kakak kerja kan? Yes, saya bekerja. Kakak kerja apa? Saya cakap tu tak kerja. Saya bangun pagi, saya bagi susu anak, saya ni cerita lah. Bukan kerja ke tu doktor? Tu kerja lah. Kemudian doktor bagi dia, kakak, saya bagi 3 benda kakak ingat. Doktor bagi 3 benda. 3 benda tu, benda tu kata bas, lebih kurang macam tu lah, tapi saya lupa yang sebenarnya tuan. Bas, buku, almari. Lepas tu doktor tulis kat kertas tu, bas, katil, almari. Macam tu doktor tulis. Lepas tu tutup. Doktor sembang kakak tu, dia sembang lebih kurang 2 minit dah. Kakak, apa 3 benda yang saya suruh ingat tadi? Dia sebut tepat. Doktor tu salah tengok. Doktor sembang lagi. Sembang, doktor tanya 3 benda tu. Dia cakap lah, tepat. Doktor tu pun risau. Doktor tengok lagi. Saya tak ingat dah. Saya dah berderau dah tu. Apa pasal aku tak ingat ni? Kakak ni teror pada aku ingat. Lepas habis pertemuan tu, doktor tu dah suraikan dia. Doktor kata dia sah sakit mental, hantar ward. Saya jumpa doktor nak jumpa sekejap. 1 minit doktor. Apa dia? Nak tanya doktor. Yang 3 benda doktor, saya lupa doktor, pasal kakak tu ingat. Doktor pun tak ingat. Doktor tengok kertas dia. Dia kata, tuan, dia kata, kalau orang tu tak boleh ingat, orang tu sioman. Kalau orang tu boleh ingat, orang tu gila. Dapat tuan-tuan? Kalau dia boleh ingat, dia gila. Kalau tak boleh ingat, dia sioman. Jadi sejak tu bila saya balik ke balai sekarang, bila orang hantar orang gila, sebab macam tu lah. Saya buat dulu, saya cerita sebut 3 benda tu. Lepas tu siapa pula tanya saya? Anak buah tanya pula, cik, pasal pun cik buat 3 benda tu? Ini aku dapat daripada hospital gila. Kalau dia ingat, dia gila. Kalau dia tak ingat, dia sioman. Lepas ni Pak Ayah buat kan? Buat dekat isteri dulu. Kalau isteri tak ingat tu, sahlah isteri tu sioman. Nampak tak? Ni Haji pun balik buat kat isteri dulu. Buat gitu, isteri ada tu dengar. Isteri ada tak boleh lah, sebab dia tahu dah. Buat kat orang lain pula. Buat kat anak ke kat cucu, buat 3 benda. Kalau dia tak boleh ingat tu, apa yang Atuk suruh sebut 3 ni, tak ingat. Tak ingat tu dia sioman. Kalau ingat, gila. Tapi memang tak ingat. Saya balik, saya uji dengan anak-anak saya semua tak ingat 3 benda. Balik tuan-tuan puan ni sangat bahagia ni. Entah ada doktor sini ke, doktor dia tahu lah. Ada sini doktor dia tahu lah benda ni. Nak doktor mental. Tuan doktor dah tahu? Belum tahu balik try Baik, sambung pula Nabi Idris. Nabi Idris tadi tuan-tuan cerita dia, saya nak cerita takut tuan-tuan tak percaya macam mana Nabi Idris berenak macam tu. Nabi Idris ni dia minta izin pula kepada malaikat Israel. Dia kata, Israel, aku nak melawat neraka dah. Nak buat apa? Aku nak tengok neraka, aku nak cerita dekat kaum aku so macam neraka. Tak boleh, aku kena minta izin Allah dulu. Minta izin Allah, dapatlah Allah izin nak pergi neraka. Dia pergi dengan Israel. Israel pun masuk dekat sampai pintu neraka, ketuk neraka, bagi salam, Assalamualaikum. Malaikat yang jaga neraka nama apa? Malik. Malaikat Malik ada siapa tahu? Aku malaikat maut datang. Pung, Malik pingsan. Senyap.
Lama-lama dia sedar dia buka pintu neraka, dia kata, wahai malaikat maut, dia kata, sudah sampai ke ajal aku. Nampak tu malaikat maut pun malaikat Malik pun takut mati. Sebab apa? Bila dunia kiamat besok ni, bila ni semua mati. Semua mati. Allah ada tak yang kekal. Lain semua mati. Malaikat Jibril apa semua mati. Jadi apabila buka je pintu neraka tu, nampak rantai, nampak api, nampak apa, pensan 2 orang pula dah. Israel sama dengan Nabi Idris pensan. Bila dia sedar, dia ajak balik, jom balik cepat. Balik. Dia balik. Dah balik. Lepas tu duduk lama, dia kata apa? Wahai malaikat Israel, bawa lah aku melawat syurga pula. Dia pergilah melawat syurga dengan izin Allah. Panjang tu minta izin Allah, dapat masuk syurga. Sampai masuk syurga, begitu juga malaikat Ridwan pula pensan. Dia dengar malaikat maut sampai. Kemudian bila dia sedar, dia buka pintu syurga, pakat masuklah. Masuk yang Nabi Idris masuk, dia tak nak keluar. Dia duduk dalam tu, dia lambat-lambat keluar. Dia pergi main-main dulu, dia pergi semayang apa. Sampai malaikat ajak balik, aku tak puas lagi lah. Jangan, engkau punya tempat dah dekat sini lah. Jom kita balik. Dia balik, dia kata, apa rumuskan kau? Rumuskan kau melawat neraka dan melawat syurga. Buat rumusan sikit. Buat rumusan tu untuk kita. Dia kata apa? Demi kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala, kata, tidak ada satu manusia pun yang akan ingin masuk ke neraka. Tak ada siapa yang ingin masuk neraka. Manusia akan berusaha untuk menyelamatkan dirinya daripada neraka, tetapi dengan kemuliaan Allah, kebijaksanaan Allah, maka manusia tidak boleh lari daripada neraka. Apa sebab? Kerana dia kata Allah telah memagarkan nerakanya dengan benda-benda kesukaan manusia. Walaupun manusia tak nak masuk neraka, tapi dia pergi cari neraka juga. Sebab benda-benda yang duk pagar neraka tu benda kesukaan manusia. Manusia ni bila ada duit, mulalah nak berzina. Bila ada duit, mulalah nak main judi. Bila ada duit banyak sikit, mulalah minum arak. Bila ada duit banyak sikit, mulalah jadi samsing. Betul tak? Jadi benda-benda ni memagari neraka Allah. Walaupun dia tak nak masuk neraka, takut neraka, tapi dia pergi neraka sebab benda-benda yang kesukaan dia mengelilingi neraka. Kemudian apa pula pandang kau dengan syurga pula? Dia kata, syurga ni semua orang nak masuk syurga, dia kata. Tak ada orang gila yang kalau dia tak nak masuk syurga. Pun orang gila pun nak masuk juga syurga, nikmat syurga. Kemudian dia sedih. Kenapa kamu sedih wahai Nabi? Aku sedih kerana orang tak dapat masuk syurga walaupun nak masuk syurga. Sebab apa? Sebab Allah memagarkan syurganya dengan benda-benda kebencian manusia. Ni mari masjid Tuhan nak bagi bonus percuma dia pahala ni. Datang sana berdoa dapat pahala dah. Sembahyang sunat tahiyat masjid dapat pahala dah. Niat iktikaf dapat pahala dah. Nanti bila bos ni nilai tu. Nama tu iktikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Betul kan? Tu satu tebing ni. Bila dah buat tu, tapak hijau, tulisan putih. Kalau bawah sana tinggi sangat, botang tu bawah double sided tape 3M, tak payah skru, lekat. Nawaitul itikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, dapat pahala. Nampak tak? Tetapi Tuhan pagarkan syurga ni dengan kebencian manusia. Kadang-kadang manusia tu dah ada peluang datang masjid dah. Jadi imam macam saya ni, saya jadi imam, Tuhan bagi peluang datang masjid, tak nak datang masjid. Nampak tak? Punya hebatnya pagar Allah Ta'ala tu. Kesian tengok. Patut dah jadi imam ni, patut datang masjid. Sebab apa? Nak tebus balik. Nak tebus takut apa? Takut tak dapat pahala mari masjid. Sebab apa? Mari masjid dapat allowance jakim bagi banyak lah. Saya dulu jadi imam tu tak dapat allowance. Saya jadi imam tahun 91 tak ada allowance. Masjid dia bagi saya 100. Masjid polis bagi saya sebulan 100. Itu pun saya rasa apa, isteri saya kata, awak ambil ni berdosa ni. Sebab apa? Awak gaji polis awak tibai, elang pun tibai, lepas tu awak jadi imam. Sebab saya dulu tuan-tuan, saya polis, tetapi dalam polis tu saya jadi imam. Saya buat file major sendiri. Bos saya kata, Syed, kau buat file major untuk menghalal kau duduk situ. Saya buat file major. Di antara file major saya punya workload dia ialah rekrut masuk ke masjid ini 1,500 orang satu kali masuk. 5 kali masuk berapa banyak habuk. Kemudian masjid ni ada barang, ada aircon perlu diservis. Aircon ni mesti ada orang jaga, maka penjaga dia adalah saya.
Sub Inspektor Syed Khalid jaga masjid. Tapi isteri saya pula kata apa? Awak buat kerja polis, awak makan gaji polis, lepas tu hak yang masjid putih bayar lagi. Kemudian jadi ketua amil. Jadi ketua amil dapat duit lagi. Setahun dapat RM600 ketua amil. Ketua amil dapat setahun RM600. Maka fikir-fikir betul jaga cakap bini aku ni. Lama-lama saya pun bertukar. Tukar pergi Terengganu. Duduk Terengganu baru saya aman aku. Nampak tak? Lepas tu mari sini pun itu Tuan Mengurusi kata dapat allowance juga. Saya kata allowance lagi, tapi tak dapat lagi sampai hari ni. Dah 5 bulan tak dapat allowance lagi. Agak-agak Allah Ta'ala tak nak bagi allowance, tak dapat allowance lagi. 6 bulan dah masuk 6 bulan dah tak dapat allowance lagi, tuan-tuan. Jadi apa-apa pun serah pada Allah. Kalau misalnya dia kata aku nak matikan kau minggu depan supaya kau tahu tak dapat allowance, terpulang. Sebab umur saya telah 62 tahun jalan kembali. Ya Allah. Jadi itulah dia conclusion dia, tuan-tuan. Dah melawat syurga. Semua orang nak masuk syurga, tapi tak boleh masuk syurga. Sebab masuk syurga, Tuhan dah pagar syurga tu dengan benda yang manusia tak suka. Puasa sunat, puasa Ramadan, manusia suka kan? Tak suka. Sekarang menipu puasa. Dia pergi puasa bawa beg James Bond, masuk pejabat letih. Buka beg James Bond, dia tiba-tiba makan. Nak balik kang, dia ambil bedak pun. Supaya balik bini kata, abang letih bang. Abang puasa lagi, abang tak puasa. Saya gaman serban, saya tahulah. Kawan-kawan yang menipu tak puasa, saya tahu. Saya gaman serban kan. Order, pergi kedai mamak tu, order plastik hitam dia. Jangan bagi ustaz nampak. Dia tak tahu ustaz dekat bawah tu. Dia kata Nabi Ustaz nampak. Takut dengan saya juga Nabi Ustaz nampak. Tapi itulah kerja dia orang. Saya gaman serban, saya tahu. Nak masuk syurga susah, tuan-tuan. Nak bersedekah, ada siapa nak bersedekah? Susah nak sedekah. Kalau ada RM50 dengan duit 100, 150 RM1. Dia pun cabut duit, dia terbubuh, tersalah. RM1, 100. Ya Allah, aku terbubuh 50. Dia rela tunggu tu. Dia tunggu. Lat apa dia? Masa buka tabung tengok duit sekeping 50, saya terbubuh lah. Saya nak RM1 ya, terbubuh 50. Iya ke? Besok tu ada 50. Nak ambil. Debuh RM1. Macam tu pun ada, tuan-tuan. Tanya, ada tak? Belum pernah berlaku sini kan? Tempat saya berlaku dulu. Dia termasuk, pasal tu duit RM1 tak besar lah. Dia nak masuk duit RM1, termasuk duit 50, warna serupa. Periksa tengok, dia patah balik. Dia patah balik, kita bagi dia, okey lah. Kita percayalah. Nampak tak? Nak dapat syurga macam mana? Cuba tuan-tuan jadikan satu tabiat, tuan-tuan. Tuan-tuan derma tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Macam mana? Zaman sekarang zaman banking, internet banking, my apa tuan-tuan yang Maybank tu? Maybank to you. Am I right? Maybank to you kan? Tuan-tuan boleh bayar bil elektrik ni RM5 boleh, RM10 boleh. Tuan minta nombor dekat haji bendahari kita ni, tuan ambil nombor dia, tuan Maybank kat rumah dia RM10. Tiba-tiba besok ni duit tu rendah. Bila buat RM10, Adi buat RM10, ni RM10 kita tengok, lalu RM5,000 dah tinggal RM4,000. RM1,000 mana bayar habis dah? Bayar RM10, tuan-tuan, sebulan atau seminggu, tuan-tuan. RM10 potong, masuk dalam Maybank to you. Ambil nombor tu pun nombor tu. Nombor bil tu, account bil tu. Tu cara nak bayar. Tangan kanan bayar, tangan kiri tak tahu. Maybank niat ni, ya Allah Tuhan aku bayar ni. Kemudian lagi, tuan-tuan nak buat baik, cara nak buat baik ni cerita ni. Nak cari surga ni. Bawa saya RM2. Sampai kat tabung tu, ya Allah, sampaikanlah kebajikan ni untuk ibuku, perba RM1. Yang ini untuk ayahku, sekerbang RM1. Kita suruh bagi untuk ayah dengan mak kita, tapi pahala dapat kita juga, tuan-tuan. Tanya ustaz tu. Tanya ustaz besar tanya dia. Bagi RM2 niat untuk bagi ibu dan mak, tapi kita dapat pahala juga sebab kita infak. Nampak tak? Buat macam tu. Masuk masjid RM2, mak tu ayah. Dia kata dalam hadis Nabi, nanti saya akan bagi kat tuan-tuan. Dia kata apa? Kalau masa hidup ibu bapa kita dulu, kita ada bersengketa dengan ibu bapa kita, bermasam muka dengan ibu bapa kita, kemudian mereka mati, kita rasa bersalah. Macam mana nak minta ampun dengan mereka? Mereka mati, tak ada peluang dah. Maka dia kata ada peluang lagi, iaitu buat baik dengan orang yang berkawan dengan mak ayah kita dulu. Siapa dulu kawan mak ayah kita buat baik orang tu? Satu. Yang keduanya,
kita jadi orang yang alim. Bila jadi alim, roh mereka kata, oh anak aku gembira anak aku jadi orang alim, kata. Bila jadi orang alim, seolah-olah menjadi kegembiraan kepada kedua bapa kita. Baik tuan-tuan, oleh kerana kita mesti patuh SOP, maka cerita dia terhenti tengah lajak tu break berhenti. Maka saya pun break berhenti hari ini tuan-tuan. Cukup sekadar ni, insya-Allah kita jumpa sebulan lagi. Kemudian jika ada slot-slot kosong tu, saya tidak akan bagi ceramah. Slot-slot kosong, saya nampak ada kosong, ada dua tu, saya akan menyampaikan pengajian Quran. Sebab pengajian Quran pun penting. Lepas tu saya nak minta dengan Tuan Mursi, dengan Tuan Kabri, supaya kau dapat setiap minggu bagi saya untuk slot Al-Quran. Bila tuan-tuan boleh baca Quran dengan baik besok, kita kurangkan dia, kita jadikan 2 minggu sebulan. Sekarang ni kita buat tiap-tiap minggu. Sebab mengaji Quran penting tuan-tuan. Bila tuan-tuan pandai mengaji Quran, tuan-tuan belajar ilmu apa pun senang dapat. Bila ustaz bagi satu ayat dekat tuan-tuan, tuan-tuan pun dah tahu dah. Saya bagi ayat 56, 57, tuan-tuan buka dah tahu dah. Oh begini. Sebab apa saya nak selang-seli dalam tajwid tu? Dalam tajwid nak selang-seli bahasa-bahasa Arab sikit-sikit. Nak bagi tuan-tuan faham bahasa Arab sikit-sikit. Sebab dengan salah sebut, supaya istighfar pun tak reti. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bukan wa atu, tuan-tuan, senangnya wa atu. Kan beza tu langit dengan bumi. Tapi sebab apa jadi gitu? Sebab tidak ada kelas macam ni. Bila ada kelas macam ni, besok kelas tajwid saya akan beritahu. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bukan assalamualaikum, assalamualaikum. Bukan Allahu akbar, Allahu akbar. Kita belajar ni seminggu sekali. Bila dah pandai tuan-tuan, saya bangga tuan-tuan pandai. Saya jenis orang, bila saya mengajar, saya bangga orang pandai. Bukannya aku nak simpan sikit ilmu aku, nanti orang pandai aku tewas pula. Bila orang pandai pada aku, tewas aku. Kita bagi semua orang pandai. Yang kita pandai seorang, kita tahu, oh ni tak boleh, kita kena simpan sikit pandai kita. Nanti orang pandai semua, dia hate kita pula. Nanti kita kena kuis lah. Betul apa tak? Kita jujur bagi ilmu kau. Nak kena kuis, dia punya pasal. Nampak ilmu Allah dengan disimpan. Berdosa. Ada 2 ayat dalam Quran, dia cerita dengan simpan yang Allah beri kepada kamu dengan simpan. Semua tu saya akan sentuh dikit demi dikit insya-Allah kalau panjang umur. Sekarang 62 tuan-tuan. Kalau ikut umur Nabi 63, saya tak ada lagi dunia ni. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar ini. Maafkan saya jika salah silap, jika tuan-tuan rasa tersindir. Saya tak ada niat nak sindir siapa-siapa pun, hanya nak bagi ilmu. Kalau tersindir, maafkanlah dosa kesalahan saya. Dan segala yang silap penyampaian saya ialah kelemahan saya kerana kejahilan saya. Segala yang baik-baik itu petunjuk dari Allah, kita guna pakai, kita ambil untuk kita amalkan. Cukup sekadar itu. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.